Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikasihi dan dihormati Al-Fadil Ustaz Sayuti bin Ramli, Imam Masjid Al-Muhsinin Darul Aman Hai, para pegawai masjid, ahli-ahli jawatan kuasa, seterusnya sidang jamaah muslimin muslimat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Syukur Alhamdulillah, Allah panjangkan usia kita, Allah gerakkan hati dan tubuh badan kita bersama-sama di dalam majlis yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati dan juga meridai kita. Saya bagi pihak Tuan Imam, para pegawai dan ahli jawatan kuasa masjid mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih, jazakumullahu khairan katsira, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang telah sudi memenuhi jemputan pihak masjid untuk mengadakan majlis ilmu dan tazkirah pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan dihormati sekalian, Ustaz Ahmad Dasuki bin Abdul Ghani insyaAllah akan sampai sebentar lagi. Kali ini datang sampai kot. Alhamdulillah. Jadi sebelum beliau mengambil tempat, saya ingin mohon izin untuk menyampaikan satu dua makluman. Majlis dengan hormat mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Ghani untuk masuk ke dalam masjid mengambil tempat insyaAllah. Cobalah sebenarnya. Macam mana? Oh, live lah, live streaming. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita amat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan pihak majlis. Demikian juga bagi pihak imam dan jurukuasa masjid mengalu-alukan selamat datang kepada Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Ghani dan mengucapkan jazakallahu khairal jaza di atas kesudian beliau untuk hadir ke majlis kita yang tak seberapa ini untuk menyampaikan ilmu dan tazkirah. Mudah-mudahan menjadi pedoman, panduan untuk kita meneruskan kelangsungan kehidupan kita demi mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah sekalian, sebelum Fadil Ustaz mulakan, saya juga bagi pihak masjid dengan hormatnya mempersilakan tuan-tuan, puan-puan untuk sama-sama hadir dalam satu lagi majlis ilmu, tazkirah atau tausiah insya-Allah yang dibawakan khas oleh Yayasan Datuk Dr. Rozmi yang akan diadakan di sini di masjid kita insya-Allah pada 4 hari bulan 2, 4 Februari, hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa malam Rabu selepas sembahyang Maghrib, bersama dengan penceramah tersohor, penceramah yang terkenal, bukan setakat penceramah yang terkenal di Indonesia, tetapi juga merupakan seorang usahawan yang berjaya, korporat yang berjaya di Indonesia. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube, type nama Ustaz Yusuf Mansur, memang nampak banyak di sana, tuan-tuan boleh tengok ceramah kuliah tazkirah beliau. Dan kuliah Ustaz Ahmad Dasuki pada malam ini juga, rakan-rakan kita yang ada internet boleh buka, sebab kita ada live streaming melalui alamat livestream.com/fatihtim ya. Dan masjid kita juga mempunyai blog, Masjid-Al-Muhsinin blogspot. Dan rakaman kuliah ini tuan-tuan boleh ikuti selepas ini insya-Allah. Pihak masjid juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RTM yang turut menghebahkan siaran program ini dan juga turut membuat rakaman pada malam ini. Satu lagi program tuan-tuan dijemput hadir, insya-Allah kuliah bulanan mengaji mengenai menyempurnakan salat, kitab sifat salat Nabi oleh ahli majlis fatwa negeri Kedah, Syekh Aminuddin Abdul Rahim, insya-Allah pada hari Jumaat malam Sabtu ini, iaitu 7 hari bulan Februari. Tuan-tuan puan-puan dipersilakan. Tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadil Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Ghani untuk menyampaikan kuliah ceramah beliau, khususnya sempena dengan bulan Rabiul Awal ini, bagaimana untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dengan hormatnya Al-Fadil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan yatim, kemudian aku lindungi kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa petunjuk, kemudian aku bagi petunjuk dalam hidup kamu? Tidakkah kamu dahulu Muhammad, kamu lahir dalam keadaan tidak ada apa-apa harta benda, kemudian aku senangkan hidup kamu? Cuma aku ingin pesan pada kamu, fa'ammal yatima fala taqhar. Pada anak-anak yatim, jangan sekali-kali kamu tengking mereka. Wa amma as-sa'ila fala tanhar. Pada orang yang minta-minta, jangan sekali-kali kamu hordik mereka. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan setiap nikmat-nikmat itu hendaklah kamu sebut-sebut, tanda kamu mensyukuri nikmat Allah. Surah Ad-Duha. Yang dihormati imam, pengerusi dan ahliatan kuasa masjid, pimpinan-pimpinan masyarakat, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah di atas nikmat kita dikurniakan oleh Allah untuk kita datang dan kita bertamu dalam rumah Allah ini. Syukurnya kerana kita dipilih oleh Allah untuk kita duduk dalam majlis ilmu di saat mana orang lain tak mampu untuk datang, tetapi kita diberi peluang oleh Allah untuk datang. Satu nikmat yang besar yang diajar dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa sebut pada kita bahawa kalau sekiranya kalian berjalan dan kalian berjumpa dengan taman-taman syurga, farta' biha. Rasulullah SAW sentiasa sebut, kalian berjalan, kalian nampak ada taman-taman syurga, maka kalian duduklah dalam taman-taman syurga itu. Lalu sahabat-sahabat tanya Rasulullah, apa dia taman-taman syurga itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, majalisil ilm. Majlis ilmu, katanya Rasulullah. Majlis ilmu itu taman-taman syurga. Bahkan kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut tentang kelebihan orang yang datang dalam majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa-siapa yang bersusah payah dalam dia membuang segala halangan-halangan untuk dia dapatkan ilmu, maknanya dia beria untuk dia dapatkan ilmu dalam hidup dia, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan permudahkan jalan-jalan dia untuk dia masuk dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan demikian, orang yang dipilih oleh Allah untuk kita beria dan kita bersungguh sedikit untuk mendapatkan ilmu. Lebih-lebih lagi lah para hadirin sekalian, kita duduk dalam dunia akhir zaman, kita berada dalam suasana yang semakin jauh dan semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarak kita bukan jarak sehari ataupun 2 hari dengan Rasulullah,
bukan sebulan ataupun setahun dengan Rasulullah. Jarak kita lebih kurang 1500 tahun. Jarak yang semakin jauh dan semakin jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam jarak sebegini, jarang orang nak ingat pada seseorang yang semakin jauh dan semakin jauh ini. Dalam hidup kita pun kadang-kadang kita terlupa tentang orang yang kita sayang. Datuk kita sayang. Kemudian ayah kita sayang. Tetapi dalam sayang-sayang kita ini, kita masih lagi terlupa kepadanya. Terlupa untuk kita nak berdoa padanya. Terlupa untuk kita nak ingat tentang sejarah hidupnya. Terlupa dalam hidup kita untuk kita nak tiru gaya hidup yang baik yang dilakukan oleh mereka itu. Lebih-lebih lagi lah kita, jarak kita dengan Rasulullah sejarak lebih kurang 1500 tahun ini, yang menyebabkan pada diri kita ini menjadikan di kalangan kita lupa dan tak ikut lagi dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi lah dalam dunia kita ni, dunia kebendaan. Dunia kita ni dunia yang penuh dengan orang sibuk mengejar yang disebut dengan jawatan, orang yang sibuk mengejar dengan pangkat dan keduniaan. Lalu dalam keadaan sebegini, kadang-kadang kita tercabar dan kadang-kadang kita terikut dengan gaya hidup keadaan yang mereka tunjuk itu tersebut, sehingga kan berapa ramai di kalangan kita terlupa untuk dia taat pada perintah Allah, dan berapa ramai di kalangan kita yang berani dalam dia buat maksiat pada Allah, dan berapa ramai di kalangan kita tak terasa pun nilai agama dalam hidup mereka, kerana kebendaan itu semakin besar dan semakin besar dalam dunia kita pada hari ini. Ulama-ulama dijadikan dengan tarikh-tarikh sebegini. Kalau mana masuk saja dalam bulan Rabiul Awal ini, alim ulama ingatkan kita dengan peristiwa yang dinamakan dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk saja dalam bulan Rejab, diingatkan kita dengan peristiwa yang disebut dengan Isra wal Mi'raj. Masuk saja dalam bulan Sya'ban, diingatkan kita dengan peristiwa yang dinamakan dengan peristiwa pertukaran kiblat. Kemudian masuk dalam bulan Ramadan, selain daripada kita puasa, alim ulama ingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran dan Ghazwatul Badri, perang Badar dan seumpamanya. Semuanya tujuannya untuk kita rasa dekat. Walaupun kita jarak jauh dengan Rasulullah, tetapi nak suruh dekat, terasa dalam diri kita ni betapa dekatnya kita dengan Rasulullah, walaupun kita jauh dan kita jauh. Senang ke susah? Memang susah. Dalam hidup kita ni susah nak sampai tahap sedemikian rupa. Tetapi walaupun kita susah, kita kena cuba juga dan berusaha juga untuk kita dekat dengan Allah dan juga Rasul. Kena cuba juga. Kerana apa dia? Kerana hidup kita ni bukan sekadar untuk hidup di dunia. Oleh kerana kita tidak hidup sekadar untuk dunia, tetapi kita akan mati dan kita akan menghadap depan Allah. Oleh kerana kita terpaksa mati dan kita menghadap depan Allah, maka kita tak ada jalan dan kita tidak ada cara lain kecuali kita kena ikut apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita kena ikut apa yang telah diajar oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Inilah yang disebut dalam Al-Quran Karim. Allah Subhanahu wa taala kala mana orang kafir, dia sebut, kami tak sayang pada kamu wahai Muhammad, kami tak nak pun pada kamu wahai Muhammad, tetapi Allah kami terima. Allah kami terima. Turun ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka ini mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kamu kena ikut apa yang dibawa oleh Muhammad ini, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ni kan kita dengar orang kafir sibuk nak menggunakan nama Allah. Sibuk dengan mereka nak cuba juga untuk nak gunakan nama Allah. Kita sebut boleh, dengan syarat kamu kena terima. Bukan sekadar kamu terima nama Allah, kamu kena terima ajaran yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Barulah kamu boleh guna. Barulah kamu tidak menjadikan dalam hidup kamu keliru. Kalau kamu boleh terima nama Allah, kenapa kamu tak boleh terima Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kenapa susah sangat kamu nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Kalaulah kamu boleh terima yang Allah itu Tuhan kamu,
Kamu boleh terima yang menjadikan itu Tuhan kamu dan menjadikan segala hidup ini ialah Allah, yang dalam hidup kita ni Allah. Kenapa kamu tak boleh terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benda yang sama dia berlaku zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda yang sama ini berlaku zaman Rasulullah. Mereka sebut kami boleh terima Allah, tapi kami tak boleh terima kamu wahai Muhammad. Bila sebut kami boleh terima Allah, kami tak boleh terima kamu wahai Muhammad, turun ayat Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau sekiranya kamu mencintai Allah, hendaklah kamu ikut segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam hidup kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Allah ini mesti disamakan dan mesti diletakkan satu kedudukan yang besar dalam hidup seseorang. Kalau kamu ada perancangan lain, itulah yang dilarang. Itu menyebabkan kamu cuba untuk mengelirukan umat manusia. Itu dilarang sama sekali. Tetapi kalau sekiranya kamu nak beriman pada Allah, berimanlah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi besar dalam hidup seseorang. Dia bukan sekadar untuk beriman pada mulut saja, tidak. Dia bukan beriman hanya pada yang diselawat saja, tidak. Beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar untuk sekadar itu saja, tidak. Tetapi Rasulullah ajar beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Beriman dengan ajaran yang besar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah tanda orang yang benar-benar beriman dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, kalau kita baca sikit lagi, bagaimana kita nak mencintai Allah, bagaimana kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang yang kita nak cinta ini kita tidak mengenalinya. Allah Subhanahu wa taala dia nak tunjuk sayangnya pada umat manusia ini. Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita dua perkara. Kita baca dalam Al-Quranul Karim dan kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang yang beriman pada Allah, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Tiap-tiap hari Jumaat khatib akan sebut kalimah ini, haqqa tuqatih wa la tamutunna illa, dan jangan kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan illa wa antum muslimun, dalam keadaan betul-betul kamu mengikut yang diajar oleh Allah dan juga kamu ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni disebut dalam Al-Quran Karim. Kemudian Allah sebut wa'tasimu bihablillah, kamu kena pegang betul-betul tali Allah. Tali Allah ni apa dia? Al-Quran Karim yang diturunkan di atas muka bumi ini. Kemudian tali Allah ni apa dia? Yang disebut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan pada kamu dua perkara saja. Aku tak tinggal harta benda, aku tak tinggal jawatan, aku tak tinggal keturunan, yang aku tak tinggalkan untuk diri kamu, untuk kamu nak beria yang ni, tidak. Tetapi hendaklah kamu, aku tinggal dua perkara ni, selama mana kamu pegang dua perkara ni, kamu tidak akan sesat sampai bila-bila. Apa dia? Kitab Allah. Yang pertama kitab Allah, dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, oleh kerana jarak kita ni semakin jauh dengan Rasulullah, dua perkara ni semakin hilang dan semakin hilang dalam hidup kita pada hari ini. Para hadirin sekalian tahu cara mudahnya kita hilang Al-Quran. Ramai mana di kalangan kita yang tak boleh baca Al-Quran Karim. Maknanya kita hilang Allah. Apabila dia sudah tidak boleh baca Al-Quran, langkah yang pertama dalam hidup dia sudah hilang Allah dalam hidup dia. Kemudian apabila hilang Allah, secara automatik dia sudah hilang yang kedua. Yang kedua apa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi satu benda yang bahaya dalam hidup seseorang. Lebih-lebih lagi apabila kita sebut kita beriman pada Allah dan beriman pada Rasul. Kenapa hilang Nabi Muhammad ni menjadi bahaya pada kita? Jawabnya mudah saja. Kerana apa dia? Kerana lepas pada kita mati, kita tak cari orang lain. Kita tak cari dah yang disebut dengan ayah kita.
Kita tak cari yang dinamakan dengan adik-beradik kita. Sekejap lagi dia masuk saja dalam kubur, kita mula mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk je dalam kubur, kita cari terus Nabi Muhammad. Datang terus soalan. Soalan akan datang terus. Ma rabbuka wa ma nabiyyuka terus. Pertama tanya, Tuhan kamu bertuhan macam mana dalam hidup kamu? Maksudnya ditanya, tidak ditanya man rabbuka. Tidak ditanya soalan demikian. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia tahu sangat. Ditanya soalan ma rabbuka. Ma rabbuka maksudnya bagaimana kamu bertuhankan kepada Allah dalam hidup kamu. Bagaimana kamu bertuhankan pada Rabb kamu. Kamu hidup ni macam mana kamu beriman kepada Allah tersebut, macam mana? Nak boleh kita jawab Allahu Rabbi. Nak sebut Allahu Rabbi ni, kenapa kita boleh sebut Allahu Rabbi? Kerana kita hidup dengan cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru mulut kita boleh sebut Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Kemudian waktu mana kita, soalan yang kedua tanya, wa ma nabiyyuka, siapa nabi kamu? Ditanya soalan demikian, macam mana kamu ni, bagaimana kamu bernabikan nabi kamu? Hidup kamu di atas dunia ni, kamu hidup dengan nabi itu bagaimana? Bagaimana kamu bernabikan nabi kamu? Ditanya soalan yang kedua demikian. Barulah ditanya wa ma kiblatuka wa ma dinuka wa ma. Ditanya soalan demikian, ditanya ni kerana apa dia? Kerana dijawab yang pertama, yang kedua, barulah rentetan yang lain tersebut akan dijawab. Perhatikan, boleh jadi kita kata, ya saya tak nak jawab dalam kubur nanti. Biarlah dalam kubur saya tak nak jawab. Kena pukul ke, kena buat macam mana pun saya tak nak jawab, saya tak kisah. Saya tak kisah. Kita bangkit di padang mahsyar. Bangun di padang mahsyar, kita perlu cari lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun di padang mahsyar, cari lagi Nabi Muhammad. Kita tak cari lagi isteri kita. Baca dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa taala sebut, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari dibangkitkan di padang mahsyar nanti, masing-masing melarikan diri. Isteri melarikan diri daripada suami, suami melarikan diri daripada anak-anak, semua lagi diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, seseorang dengan saudara dia tak nak mengaku. Kamu jangan mengaku kamu adik-beradik aku ya. Kamu jangan sebut aku ni adik-beradik kamu. Jangan sebut, masing-masing melarikan diri. Wasahi yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ibu dan juga ayah tak nak mengaku anak. Tak nak mengaku. Aku bukan suami kamu, kamu bukan isteri aku. Jangan mengaku. Tak ada orang nak mengaku di padang mahsyar Allah. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari di masa tersebut, masing-masing fikir macam mana nak suruh nak lepas diri masing-masing. Cari siapa di waktu tersebut? Cari Nabi Adam. Nabi Adam geleng kepala. Nabi Adam kata, kamu jangan jumpa dengan aku tak mampu menolong kamu saat ini. Cari Nabi Nuh. Nabi Nuh sebut, aku pun tak mampu. Kamu cari Nabi Musa, Nabi Ibrahim, cari mereka. Cari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak. Cari Nabi Musa. Nabi Musa kata tak. Cari Nabi Isa. Nabi Isa kata tak. Cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu mana cari Nabi Muhammad ini, barulah Rasulullah SAW sebut, di padang mahsyar semua manusia ni masing-masing dalam keadaan yang ketakutan, pucat lesi badan. Allahu Akbar. Kita tak boleh nak bayang macam mana di padang mahsyar berdiri selama 70,000 tahun dalam keadaan telanjang bogel, dalam keadaan tak tahu nak buat apa dia di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan diseksa suasana di padang mahsyar tersebut. Kita boleh bayang macam mana saat itu naknya suruh cepat, nak suruh apa dia? Selesai masalah ni. Masalah yang sedang kita hadapi, di mana kita sedang menanggung urusan taklifan, tanggungjawab yang kita mukallaf. Start daripada kita mukallaf, kita mula disoal, nak suruh selesai masuk dalam syurga secepat mungkin. Para hadirin sekalian, bayang suasana itu. Rasulullah SAW sebut, tak ada orang di saat ini yang mampu untuk mendongak muka melihat bagaimana kemarahan Allah sehinggalah aku sujud pada Allah. Semua nabi-nabi telah guna, semua nabi-nabi telah guna doa mustajab mereka di dunia, kecuali aku seorang belum guna doa yang mustajab sehingga kan aku sujud. Tatkala mana aku sujud saja, katanya Rasulullah, dalam keadaan aku sujud pada Allah, aku menangis teresak-esak. Lalu Allah tanya, wahai kekasih aku, kenapa kamu menangis?
Kenapa kamu menangis? Lalu Nabi Muhammad sebut, ya Allah, adililah umat manusia ini. Aku mohon dan merayu pada kamu, ya Allah. Lama dah manusia berada di padang mahsyar ni, ya Allah. Mula kita diadili. Kita boleh bayang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mula seorang-seorang aku bagi syafaat. Aku bagi syafaat. Orang ni, ya Allah, cepatkan dia. Orang ni, cepatkan dia. Orang ni, mulakan dia. Aku syafaatkan dia, ya Allah, masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi syafaat. Di waktu itu agak-agak ada tak gaya kita untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang ada pada kita pada hari ini. Kita agak-agak kita ni ada gaya tak Rasulullah nak bagi syafaat dengan gaya hidup kita, dengan cara kehidupan kita pada hari ini. Gamak-gamak kalau Rasulullah tengok muka kita, Rasulullah panggil terus, mai dekat sikit. Kamu ni di antara orang yang sentiasa hidup dengan aku walaupun aku tidak ada lepas pada kewafatan aku ini sendiri. Para hadirin sekalian, boleh jadi kita kata, saya tak nak peduli lagi Rasulullah di saat itu. Saya nak fikir diri saya seorang saja. Saya nak diri seorang saja. Kita fikir demikian. Ulama-ulama sebut, tak lepas juga masuk dalam syurga nanti. Bila masuk dalam syurga, semua orang nak duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak nak duduk dekat dengan isteri kita. Kita tak nak duduk dekat dengan mak ayah kita. Tapi yang kita nak duduk dekat dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan banyak hadis-hadis cerita tentang bagaimana kamu nak boleh dekat dengan Rasulullah. Di antara contohnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Raba'ah bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Raba'ah di antara orang yang sentiasa ikut Rasulullah. Raba'ah ni kalau Rasulullah berjalan ke mana, dia ikut Rasulullah. Kemudian dan Rasulullah tidur, dia akan siapkan tempat tidur Rasulullah. Pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan tempat tidur Rasulullah. Rasulullah bangun, dia dah bangun dah, siapkan dengan ceret dan kendi untuk Rasulullah ambil wuduk. Satu pagi, waktu mana dia dah bangun dah, dia siap, kemudian dia tuangkan air wuduk pada Rasulullah. Selesai saja dia tuangkan air wuduk pada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memandang wajah Raba'ah. Hadis ni Raba'ah cerita pada kita semua macam mana Rasulullah SAW tanya dia. Rasulullah SAW sebut pada dia, Raba'ah, kamu ni ikut aku ni, tiap kali mana kamu ikut aku ni, salni ya Raba'ah, kamu mintalah dengan aku sekarang wahai Raba'ah. Kamu nak apa dia wahai Raba'ah? Aku dah jadi Perdana Menteri sekarang, kamu nak minta projek-projek apa sekarang? Kamu dah mula ikut aku ni, lama dah kamu menurut aku ni, kamu nak minta apa dia wahai Raba'ah? Raba'ah jawab, ya Rasulullah, ada satu je yang saya minta dengan kamu ya Rasulullah. Satu benda je saya pohon pada kamu ya Rasulullah. Rasulullah tanya apa dia wahai Raba'ah? Raba'ah jawab, urafikuka fil jannah. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk mendekati diri kamu sehingga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Saya nak duduk sebelah dengan kamu dalam syurga nanti ya Rasulullah. Rasulullah dengar saja begitu, Rasulullah jawab terus, wahai Raba'ah, kalau kamu inginkan duduk dekat dengan aku sampai dalam syurga nanti, kata Rasulullah, aku ingin pesan pada kamu, dengan kamu tolonglah aku untuk membantu kamu supaya kamu dekat dengan aku dalam syurga nanti bikasrati sujud, dengan perbanyakkan sujud dalam hidup kamu. Sembahyang jangan tinggal dalam hidup kamu. Kalau kamu tinggal je sembahyang, confirm kamu tidak akan duduk dengan aku, kamu tidak akan bersama dengan aku. Sujud kena sentiasa jaga dalam hidup ini. Sembahyang macam mana pun susah, kamu kena sujud. Jangan kamu tak sujud pada Allah. Dalam hidup kamu, jaga solat dengan dalam bahasa yang mudah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bagaimana nak suruh dekat dengan Rasulullah. Rasulullah kata apa dia? Rasulullah kata, siapa yang ingin duduk dekat dengan aku, maka hendaklah dia berbuat baik pada anak yatim dan fakir miskin di atas dunia ini. Buat baik pada anak yatim. Siapa yang buat baik pada anak yatim, dia dengan aku ni, di antara jari ini dengan jari ini, kahatai ini, Rasulullah tunjuk di antara jari ini dengan jari ini. Rasulullah SAW tunjuk demikian. Dekatnya dia dengan aku dalam syurga nanti. Kenapa jadi demikian? Kerana anak yatim ini yang disebut dengan adik-beradik kepada Rasulullah SAW. Anak-anak yatim tu jangan kamu singgung hati mereka.
Jangan kamu tak pedulikan mereka. Anda perhati akhir-akhir ni, anda tengok orang kita kan, kadang-kadang dia buat rumah anak yatim. Dia ambil kesempatan dengan anak yatim itu pula. Dia menyaga pula dengan anak yatim. Nana minta maaf ni kalau ada yang mengurus rumah anak yatim. Kalau kita tak ada duit, kita tak ada kekuatan, jangan kita sibuk nak jaga anak yatim. Kita ni, orang kita kan, dia buat rumah anak yatim, kemudian dia sibuk hantar anak-anak yatim supaya minta derma dan sebagainya. Kamu ambil kesempatan dengan anak yatim. Kalau kamu tak ada kekuatan, kamu jangan jaga anak yatim. Nanti kamu telah mengambil kesempatan untuk mempergunakan anak yatim. Suatu zaman Rasulullah, mana ada rumah anak yatim? Mana ada, kalau kita tengok dalam kitab, mana ada rumah-rumah anak yatim di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Darul Aitam ni tak ada. Tapi zaman kita ni, oleh kerana orang tak peduli, orang kita ni, anak saudara dia sendiri anak yatim, dia tak peduli. Kadang-kadang sepupu dia sendiri anak yatim, dia tak peduli. Yang menyebabkan kadang-kadang terpaksa dihantar ke rumah anak yatim. Hantar rumah anak yatim pula, do'if rumah anak yatim. Macam mana kamu nak jaga anak yatim yang kamu sendiri do'if? Para hadis kan bayang, dia sendiri tak ada harta benda, tak ada kekuatan, dia mengharapkan sumbangan orang pula untuk meminta orang supaya derma pada anak yatim di waktu ini. Macam mana dia telah menggunakan anak yatim tadi untuk keuntungan dalam hidup dia? Bahaya tuan-tuan. Orang yang makan harta anak yatim ni, dia masuk dalam perut dia api neraka Allah. Dia sedang makan harta anak yatim itu sendiri. Makan harta anak yatim ni, Allah sebut, ara'aita alladhi yukadzibu biddin fazalika alladhi yad'ul yatim. Allah sebut, kamu tahu tak orang yang dusta pada anak yatim ni siapa? Orang yang mula-mula sekali, fadzalika allazi yad'ul yatim, yang dia mempergunakan ataupun mengherdik anak yatim tersebut. Anak yatim ni adik-beradik Rasulullah SAW sebut, jangan kamu mempermainkan anak yatim, jangan kamu pandang lekeh pada anak yatim. Bahkan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW sebut, anak yatim ni kalau dia menangis, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah, sehingga kan Allah sebut pada malaikat, kamu pergi, kenapa anak yatim itu dia menangis? Kenapa anak yatim itu dia menangis? Allah tahu yang dia menangis, tetapi Allah nak ajar pada malaikat-malaikat, nak bagi tahu pada seluruh manusia, kamu tengok anak yatim itu macam mana. Kemudian malaikat turun saja, malaikat tengok dan laporkan balik pada Allah. Lalu katanya Allah, celaka dan bangsatlah seluruh manusia yang berada di sekitarnya. Lalu dia tidak mempedulikan anak yatim tersebut. Anak yatim ni jangan main-main. Besar ni nak tanya, kalau kita duduk dengan anak yatim, kita akan menitis air mata. Pada siapa dia nak mengadu? Seorang ibu yang menjaga anak yatim ini, nak jaga macam mana? Hidup dia terlalu sukar. Kecuali kita yang kena ambil berat terhadap anak yatim. Dan ini tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Anda terasa sangat bagaimana hati anak yatim itu. Pengalaman dalam hidup anda pun, arwah ayah meninggal dunia pada anda darjah 2. Di waktu mana darjah 2, anda boleh terasa bagaimana sukarnya membesar sebagai anak yatim. Dalam keadaan gambaran bagaimana sukarnya menjadi anak yatim ini, tiba-tiba orang tak peduli. Sukar kan nak belajar, kita dekat dengan orang tu, dekat dengan orang, tiba-tiba tidak dipandang langsung anak yatim tersebut yang disebut oleh Allah. Oleh kerana demikian, kamu jangan harap kamu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Cerita yang panjang, tapi anak tak cadang nak cerita tentang anak yatim pada malam. Anak nak sebut tentang bagaimana kecintaan pada Rasulullah itu perlu besar. Sampaikan, cuba kita bayang, kalau kita hidup di atas dunia ini, kita tak kenal Rasulullah. Kita hidup di atas dunia ni, kita tak rapat dengan Rasulullah, kita tak faham pun perjuangan Rasulullah. Macam mana kita masuk dalam kubur sekejap lagi, kita nak suruh Rasulullah mengenali kita? Macam mana kita nak masuk dalam kubur nanti, waktu mana kita bangkit di padang mahsyar nanti, kita nak suruh Rasulullah panggil nama kita? Macam mana kita nak suruh kita layak untuk minum di air, di telaga Kausar yang disediakan oleh di Hudul Kausar ini, di telaga Kausar, di waktu mana Rasulullah sedang mengagih-agihkan air-air ini sendiri? Macam mana kita nak suruh pada diri kita ni mendekatkan diri kita dengan Rasulullah dalam syurga nanti, kalau kita tidak hidup dengan suasana Rasulullah di atas dunia Allah Subhanahu wa taala ini? Lalu alim ulama terpaksa buat macam-macam gaya. Nak suruh walaupun kamu jauh, biar kamu dekat.
Lagi kamu berusia, lagi kamu dekat. Lagi berusia, lagi kita ni semakin menjelang usia kita menghadap depan Allah, biar kita dekat dengan Rasulullah. Sehingga kan kerinduan kita pada Rasulullah itu menjadi besar dan menjadi besar. Sehingga kan kita tak rasa takut dan tak rasa bimbang untuk kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak takut dan kita rasa bimbang untuk menghadap depan Allah? Jawabnya kerana cinta kita pada Rasulullah SAW, cinta kita untuk mentaati perintah Allah mengatasi daripada rasa cinta terhadap dunia yang bersifat sementara ini. Yang jadi kita takut ni, punca apa dia? Puncanya kerana kita ni terlalu sayang pada dunia. Orang kita bila kita sebut mati, setengah-setengah orang kan, orang kita sebut soal mati, takut dia. Allah, mati jangan sebut. Bawa kereta laju-laju, anak cuik, bah, jangan laju-laju sangat, kan mati kita kan. Dia pun paling pada anak, jangan sebut mati-mati, mati sungguh kan dia sebut. Marah dia pada anak dia, padahal anak dia sebut tentang mati. Kadang-kadang kalau kita sebut kursus pengurusan jenazah, jomlah kita datang kursus pengurusan jenazah, orang kita tak nak datang. Kenapa tak nak datang? Takut mati. Tengok kain kapan tu pun takut. Yang datang untuk menguruskan pengurusan jenazah ni semua bakar-bakar jenazah semua dah. Nak sebutnya semua dalam keadaan yang bersedia bila-bila masa untuk mati. Nak sebutnya kita ni sebut mati pun tak nak. Tengok van jenazah lah, van jenazah lalu tu pun pejam mata setengah-setengah orang. Takutnya sebut menikmati. Allah takutnya takut menikmati. Kalau van jenazah tu kebetulan parking sebelah dengan kereta dia di traffic light, pejam mata dia, tak nak tengok, takut-takut ada mayat dalamnya. Nak sebut sampai tahap demikian, padahal Rasulullah SAW sentiasa sebut aksiru hadimul ladzat, perbanyakkan kamu sebut sesuatu benda yang boleh menghancurkan kelazatan dalam hidup kami. Apabila sahabat-sahabat tanya apa benda yang boleh menghancurkan kelazatan ya Rasulullah, Rasulullah SAW sebut zikrul maut, sebut tentang mati itu Rasulullah. Kenapa sebut tentang mati? Sebab kamu kan sedang merindui Rasulullah, kamu kan sedang merindui dan kamu menyayangi apa yang diarak oleh Allah dalam hidup kamu. Apabila kamu sudah mencintai Rasulullah SAW besar, dunia ini menjadi kecil dalam hidup kamu. Apabila kamu sudah mencintai apa yang diajar dalam agama, kamu tidak akan terasa lagi bagaimana bernilainya terhadap dunia, dan kamu akan rasa bernilai kehidupan untuk di akhirat itu. Itulah yang maksudkan dalam hadis yang doa yang kita sentiasa baca, Allahumma la insya illa insyal akhirah. Ya Allah, aku tak nak hidup kecuali kehidupan untuk akhirat nanti ya Allah. Hidup yang bernilai bukan dunia. Tuan-tuan jangan bangga rumah kita besar, jangan bangga jawatan kita besar, jangan bangga anak-anak kita berpeluang masuk universiti begitu saja. Usah bangga yang tu. Yang tu tak hebat lagi. Rumah besar, buat apa rumah besar di dunia? Sesampai dalam kubur tiba-tiba menjadi sempit kita. Dalam kubur kerana kebesaran rumah kita di dunia. Apa nilai anak-anak semua masuk universiti, tapi waktu mana kita meninggal dunia, tiba-tiba anak kita dia swasta je mayat kita. Kita meninggal dunia, anak kita tak boleh nak mandikan mayat kita, tak berhenti nak mandi mayat kita, tak bernilai langsung. Keuntungan anak masuk universiti semua, tapi waktu mana kita meninggal dunia, anak kita pergi jumpa dengan imam, tolong mandikan ayah saya boleh tak, tolong semayang ayah saya boleh tak, tolong. Kalau kita tanya, kenapa demikian, kenapa kamu tak boleh buat sendiri? Jawabnya, kerana ayah saya tak pernah ajar pada saya, ataupun saya tak mampu nak buat, ataupun dia sebut, kita sebut, kenapa kamu tak mandikan ayah kamu? Takut kena badi mayat, nanti malam ni ayah saya jadi hantu, dia sebut demikian. Punca apa dia? Punca kerana kita tak cintakan akhirat dalam hidup mereka. Cintakan dunia ni besar, menenggelamkan cinta pada Rasul dan menenggelamkan cinta kepada ketaatan perintah Allah dalam hidup mereka. Cinta pada dunia ni senang je, para hadis sekarang boleh tengok sekarang. Cinta pada dunia ni yang besar dalam hidup kita ni, kita boleh tengok bagaimana dunia akhir zaman, orang yang cinta pada dunia pada hari ni. Kita baca dah hadis Rasulullah sebut sembahyang Jumaat lebih baik berada pada saf yang pertama. Siapa yang dapat saf yang pertama, pahala dia seekor unta, kata Rasulullah. Saf yang kedua dapat pahala dia sebesar seekor lembu. Saf yang tiga kambing. Saf yang keempat ayam. Saf yang kelima telur. Orang kita ada nak berebut saf yang pertama, tak berebut. Saf yang pertama tak, dia berebut bila dia datang lewat kemudian balik paling awal. Dia tak berebut langsung. Cuba kita tukar sikit. Siapa yang dapat saf yang pertama,
dapat BMW. Dapat saf yang pertama je, hadiah dia kereta BMW. Saf yang kedua, dia dapat perdana WC. Saf yang ketiga, motor kris. Saf yang keempat, basikal buruk. Orang kita sanggup bertelagah sesama kita. Kenapa? Kerana nak berebut yang disebut dengan kebendaan yang nampak dalam hidup mereka. Kebendaan ini menjadi bahaya dalam hidup seorang. Kebendaan ini yang menyebabkan tenggelamnya urusan agama. Sehingga kan apabila kebendaan itu semakin menebal, yang menyebabkan rasa cinta pada Rasulullah sudah tidak ada dalam hidup seseorang. Rasa cinta kepada ketaatan pada Allah dah tak ada dah. Ingat pada mati dah tak ada. Kemudian cinta pada dunia semakin menebal. Kemudian pada masa yang sama, kita hidup dalam keadaan dilalaikan dan dilekakan. Dilalaikan dan dilekakan. Terasa baru je hidup. Terasa baru hidup. Hidup kita ni sentiasa dibuai dengan angan-angan yang syaitan masukkan. Dalam hidup kita ni, dia sentiasa sebut, kamu masih muda lagi, jangan terasa tua, jangan. Relax lah bro, dia sebut. Kamu lambat lagi nak mati. Yang kamu ni baru lagi, tak teringat kan? Baru dengan kompang kahwin dahulu. Alah, lambat lagi nak mati. Ada cucu sekarang? Tak, lambat lagi. Orang lain ada cicit, tak mati-mati lagi pun. Ni cara igawan ataupun dilalaikan. Kita pun jadi leka. Hidup lambat lagi. Sedar-sedar kematian itu berdiri di hadapan kita. Dalam keadaan kita tak ada persiapan langsung. Persiapan yang mudah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Persiapan yang mudah dalam cinta pada Allah, cinta pada Rasul. Yang mudah je dalam hidup kita. Apa dia? Membaca Al-Quran. Paling mudah persiapan membaca Al-Quran. Dalam hidup kita berapa ramai orang yang kita tak boleh baca Quran. Tak boleh baca Quran ni, dia relax ya, tak boleh baca Quran. Orang tanya, tak boleh baca Quran? Tak boleh. Habis itu kamu tak takut ke kamu mati nanti? Kamu nak buat macam mana kalau kamu mati nanti? Dia jawab, tak apa, kalau aku mati ada orang baca Quran. Ada orang tolong baca Quran untuk aku. Tak ada pun persiapan untuk cinta pada Rasulullah dalam hidup seorang. Quran tak boleh baca tu, tak berdebar. Tak berdebar langsung. Tak rasa takut. Para hadirin sekalian, bahaya tu. Satu benda yang bahaya. Ni maknanya persiapan yang mudah. Baca Quran pun tak ada. Bagaimana kalau Quran tu dia tak boleh baca, dia boleh hidup selesa dalam hidup dia? Macam mana dalam hidup dia? Dia hidup dalam keadaan Quran yang dia tak boleh baca tersebut, dia rasa tenang. Tak apa, aku mati nanti, tak apa, aku mati nanti. Dalam keadaan tak boleh baca Quran pun terjadi tak masalah pada dia aku. Padahal Quran itu menjadi paling besar dan paling kuat dalam hidup seseorang, paling bernilai dalam hidup seseorang. Apatah lagi amalan-amalan yang lain. Amalan-amalan nak tunjuk rasa cinta pada Allah dan juga Rasul. Persiapan yang mudah. Apa dia? Sedekah. Sedekah ni dalam hidup kita, kita banyakkan sedekah. Senang ke kita nak bersedekah? Payah. Bukti dia senang je. Para hadirin sekalian, cuba lalu tabung derma depan para hadirin sekalian sekarang. Lalu kebetulan dalam poket kita ni pula ada dua keping. Satu RM50, satu lagi RM1. Agak-agak yang mana kita masuk tabung derma? Agak-agak yang mana yang kita masuk? RM1 kan? Yang RM50, RM50 ni bahagian saya tu. Yang ni yang saya. Yang RM1 tu, yang tu tak apalah, boleh bagi, dia sebut demikian. Padahal yang RM1 itulah bahagian kita, yang RM50 ni bahagian orang lain. Bagaimana kita nak sebut sayang? Anda buat contoh bagaimana mencintai Rasulullah SAW ini dibuktikan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Contoh-contoh yang mudah. Cinta pada Rasulullah SAW bukan hanya lagi pada jasad. Jangan sibuk lagi dengan hanya jasad. Ya, cinta pada Rasulullah, jasad itu perlu dicintai. Tapi yang lebih besar lagi cinta pada Rasulullah, maksudnya apa dia? Kamu mencintai perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu. Tak ada faedah kita dalam keadaan beria, kita nak tunjuk sayang pada Rasulullah, pada masa yang sama kita melanggar dan kita buat benda yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beria kan setengah-setengah orang tu, ya Hanana, beria dia. Tapi lepas pada sebut berhenti je isap rokok, lepuh dia. Apa nilai dia menyambut demikian? Tak ada nilai langsung. Kalau betul kamu cinta pada Rasulullah, kamu mesti selari dan selaras. Dia tak boleh kontradik. Tak boleh nak berlawanan, tak boleh. Jangan berlawanan. Orang macam kita buat contoh begini. Ada orang yang jogging tiap-tiap pagi. Jogging ni, beria ni jogging. Jogging tiap-tiap pagi, orang tanya kenapa? Jaga jantung, supaya jantung ini sihat.
jaga kolesterol supaya kolesterol stabil, nak jaga darah supaya jangan tinggi dan sebagainya. Lepas pada jogging, berhenti kedai mamak, makan roti canai kosong 3 keping. Tak ada manfaat langsung. Kontradik kan? Kamu jaga, kamu beria untuk jaga ni, kamu kena jaga juga makanan. Jangan kamu jaga yang ni saja, tapi pada masa yang sama kamu tak jaga. Kita buat contoh yang mudah. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai Rasulullah. Cinta yang kita tak boleh nak tunjuk sampai peringkat kita ini. Tetapi kita kena lawan cinta yang telah ditunjukkan oleh mereka itu, sehingga kan kita kena jadi hebat daripada mereka yang mencintai Rasulullah SAW. Boleh ke tak boleh? Boleh. Dalam hidup kita boleh untuk cinta pada Rasulullah lebih pada sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah. Kita kata mana mungkin Ustaz kita boleh untuk melawan cinta sahabat-sahabat yang telah mencintai Rasulullah. Tak mungkin, kerana mereka ni hidup di zaman Rasulullah, mereka melihat wajah Rasulullah. Kita jawab tak. Kita jawab tak, kerana kita boleh buat dan kita boleh cinta. Sebab Rasulullah sebut, Rasulullah SAW sebut dalam hadis, Rasulullah sebut katanya Rasulullah, tuba liman ra'ani wa yu'minu bi, beruntunglah bagi sesiapa yang melihat wajah aku kemudian dia beriman padaku. Beruntung kan kalian, kalian boleh tengok wajah aku kemudian kalian beriman padaku. Kemudian Rasulullah sebut dalam hadis yang sama, Rasulullah kata watuba 3 kali Rasulullah SAW sebut, dan beruntunglah liman lam yarani wa yu'minu bi, orang yang tak pernah melihat wajah aku kemudian dia beriman pada aku. Siapa yang tak pernah melihat wajah Rasulullah? Kita tak pernah melihat wajah Rasulullah, tapi kecintaan kita pada Rasulullah membesar dan membesar, semakin menebal dan semakin menebal. Maknanya mengatasi sahabat-sahabat. Pernah beberapa kali sahabat-sahabat duduk melihat wajah Rasulullah menangis esak-esak. Rasulullah menangis esak-esak. Waktu mana Rasulullah, selepas pada Rasulullah menangis esak-esak, sahabat-sahabat tegur Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Rasulullah angkat wajah Rasulullah. Rasulullah sebut, sampaikan salam aku untuk Uwais Al-Qarni, kata Rasulullah. Uwais Al-Qarni, apabila sebut saja Uwais Al-Qarni, sahabat-sahabat cari siapa nama Uwais Al-Qarni. Siapa nama Uwais Al-Qarni? Rasulullah SAW kirim salam padanya. Kan ramai pula lepas pada letak nama anak Uwais Al-Qarni tak ni. Nak sebutnya Rasulullah kirim salam padanya. Waktu mana Rasulullah sebut demikian, lalu sahabat-sahabat cari siapa yang nama Uwais Al-Qarni. Lalu cari-cari, tak ada seorang pun yang nama disebut dengan Uwais Al-Qarni. Lalu datang berjumpa dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat datang berjumpa dengan Rasulullah. Sahabat-sahabat sebut, ya Rasulullah, tak ada pun nama orang yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah. Tak ada pun ya Rasulullah. Rasulullah SAW jawab. Rasulullah kata pada dia, sahabat-sahabat, dia tak ada zaman kamu, tetapi dia berada zaman selepas daripada kamu. Dia mencintai pada aku lebih jauh daripada kalian mencintai aku. Menjadi cemburu sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat jadi cemburu. Ada juga orang yang cinta kepada Rasulullah di saat mana dia tidak melihat wajah Rasulullah, di saat mana dia tidak duduk dekat dengan Rasulullah, tiba-tiba cinta itu membesar dalam hidup dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana dia boleh buat sampai peringkat demikian, sehingga kan sahabat-sahabat menjadi cemburu pada orang yang sedemikian rupa? Nak sebut gambaran bagaimana cinta ini sendiri. Dan Anda sebut dalam cerita-cerita panjang, kalau kita tengok bagaimana dibuktikan rasa cinta pada Rasulullah ini bukan sekadar yang namakan dengan kita, yang kita duduk dekat dengan Rasulullah saja. Kita boleh tunjuk lagi bagaimana dalam hadis Rasulullah sebut, sebaik-baik pemimpin yang membuka kota Konstantinopel, kata Rasulullah. Sebaik-baik tentera yang membuka kota Konstantinopel. Sahabat-sahabat nak jadi orang yang sebaik ini. Sahabat-sahabat cuba untuk membuktikan dia yang terbaik. Maknanya dia inilah yang betul-betul cinta pada Rasulullah. Abu Ayyub Al-Ansari di antara contoh sahabat yang bergegas daripada kota Madinah, bergerak menuju ke Turki untuk membuka kota Konstantinopel ini, untuk perang, untuk dapatkan jadi yang dimaksudkan oleh Rasulullah sebaik-baik pemimpin ini. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari gugur di pintu kota Konstantinopel itu, lalu dalam keadaan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala di kota Turki ini sendiri. Kita boleh baca dalam sejarah jarak hadis Rasulullah SAW ni, siapa yang boleh membuka kota Konstantinopel ini? Sejarah lebih kurang 600 tahun lalu lahir seorang Muhammad Al-Fatih
yang diberi nama Muhammad Al-Fatih, dia telah membuktikan rasa cinta dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan jarak 600 tahun dia boleh membuka kota Constantinople ini. Pada usia 24 tahun, pada usia 24 tahun dia telah gerakkan tentera seramai 250,000 tentera Islam untuk membuka kota Constantinople itu. Maknanya dalam 600 tahun sahabat-sahabat boleh buktikan lagi. Tak pelik kalau sekiranya kita berada dalam 1500 tahun jarak kita dengan Rasulullah ini, kita boleh buktikan sayang dan cinta kita pada Rasulullah SAW dalam dunia kita pada hari ini. Boleh tak boleh? Boleh. Nak sebutnya gambaran bagaimana kita berkemampuan untuk menunjukkan rasa cinta itu. Cuba atasi rasa cinta yang telah ditunjukkan oleh sahabat-sahabat, lalu kita boleh mampu untuk menandingi mereka. Contoh yang mudah, orang yang benar-benar mencintai perjuangan Rasulullah. Dan saya sentiasa berkongsi cerita di antara sahabat-sahabat yang mencintai Rasulullah, bukan hanya pada jasad saja, tetapi cinta pada perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah. Kita buat contoh siapa? Yang mudahnya dalam sejarah ialah Ummahatul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid dibuktikan betul-betul di antara manusia yang memang betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Bukan dia cinta pada jasad lagi, tetapi cinta pada perjuangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW tadi. Khadijah binti Khuwailid, di saat mana dia berumah tangga dengan Rasulullah pada usia 40 tahun. 40 tahun dia berusia, dalam usia yang cukup matang. Dalam hidup dia seorang yang rupawan, hartawan, kemudian unggul di antara manusia yang unggul yang Allah ciptakan. Cantik rupanya. Ummahatul Mukminin, ibu kita semua. Dalam keadaan yang cantik ini, orang semua nak pada dia, kemudian dia harta benda yang banyak. Dia tak perlu kalau sekiranya tidak kerana perjuangan untuk kahwin dengan Rasulullah. Tetapi kenapa dia tawarkan diri dia untuk kahwin dengan Rasulullah? Dia yang tawarkan diri untuk kahwin dengan Rasulullah. Di saat mana orang lain semua menawar diri untuk kahwin dengan Khadijah, Khadijah tolak dia. Tolak. Akhirnya tolak tersebut dihantar seorang wanita yang indah juga dalam sahabiah zaman Rasulullah, Maisarah namanya, untuk meneliti perjuangan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Rasulullah Muhammad ni macam mana? Dihantar Maisarah. Maisarah cerita balik, Allah, tak pernah jumpa orang yang sehebat ini. Seorang yang baik budi pekertinya, secantik itu, indah dan sopan santun hidupnya. Disebut dan cerita pada Khadijah. Khadijah mula sebut, wahai Maisarah, bagi tahulah kepada keluarga Muhammad itu, aku menawarkan diri untuk berkahwin dengannya. Kahwin dengan Rasulullah. Waktu mana kahwin dengan Rasulullah? Para hadis kan boleh bayang, kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sekaya-kaya manusia menjadi sesusah-susah manusia pada pandangan zahir manusia. Tetapi dia kaya di sisi Allah. Kaya kan dia hidup, sehingga kan hidup Rasulullah ni sentiasa dibayangi kehidupan Khadijah binti Khuwailid. Rasulullah lepas pada Khadijah binti Khuwailid wafat, tak boleh tidur kat rumah. Tak boleh tidur kat rumah. Tidur kat mana? Tidur di rumah Ummu Hani. Malam-malam di rumah Ummu Hani, kakak sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ummu Hani tanya, kenapa Muhammad? Kenapa ya Rasulullah? Kamu malam-malam saja datang ke rumah aku untuk tidur. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wahai Ummu Hani, aku dalam rumah itu sentiasa ternampak-nampak Khadijah. Sentiasa merindui Khadijah. Hidup aku sentiasa teringat dengan Khadijah. Terlampau rindu pada Khadijah, sehingga kan disebut Amu Huzn, tahun duka cita dalam hidup Rasulullah. Tak ada Rasulullah lebih duka cita daripada duka citanya dengan wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Dalam keadaan sedemikian rupa ni, kita boleh tengok Rasulullah sentiasa sebut nama Khadijah. Duduk seorang-seorang ni bercakap dengan Aisyah, bergurau dengan isteri yang lain, duduk bergurau je. Rasulullah kata seronok kan kalau Khadijah itu masih ada. Sebut saja kejap-kejap sebut nama Khadijah, kejap-kejap sebut nama Khadijah. Aisyah, sampai Aisyah sebut, aku tak pernah rasa cemburu, lebih cemburu daripada orang yang sudah mati, kecuali Khadijah lah orang yang pertama yang aku cemburu dalam hidup aku. Aisyah radhiyallahu anha, Ummahatul Mukminin sebut demikian. Ibu kita sebut, dia kata, Allah cemburunya aku. Rasulullah ni cakap sikit, bergurau sikit, seronoknya kalau Khadijah ada. Cakap sikit, seronoknya kalau Khadijah ada. Dalam keadaan seronok tersebut, bercakap tentang Khadijah. Nak sebutnya bagaimana hebatnya Khadijah ini.
Kemudian Aisyah masak, berada di dapur. Rasulullah datang. Rasulullah tanya Aisyah, Aisyah masak ya? Aisyah jawab, ya, masak ya Rasulullah. Kamu masak ni, kamu banyakkan, lebihkan kuah ya. Nanti kita agih-agihkan pada kawan-kawan Khadijah. Rasulullah sebut lagi, tak cemburu. Cemburu rasa. Kejap-kejap sebut nama orang tu, kejap-kejap sebut nama orang tu. Sebut sampai dengan demikian. Sampai Aisyah kata, aku mula mendatangi dan duduk di hadapan Rasulullah. Apabila aku mula tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kejap-kejap kamu sebut nama Khadijah. Sekejap-kejap kamu sebut nama Khadijah. Kenapa kamu sebut orang yang dah mati ya Rasulullah? Orang yang masih hidup ni kenapa kamu tak nak sebut ya Rasulullah? Orang yang hidup ni kenapa tak nak sebut? Sebut-sebut orang mati. Sebut-sebut orang mati. Rasa tak seronok kan? Kejap-kejap sebutlah orang yang hidup ni sedang berjalan di hadapan kamu. Aisyah radhiyallahu anha sebut demikian. Ibu kita ni sebut demikian. Lalu Rasulullah SAW tengok kecemburuan ini sudah menangkaui batasan, berubah wajah Rasulullah. Rasulullah SAW berubah wajah Rasulullah. Rasulullah kata pada dia, Aisyah, kamu tahu tak Khadijah itu siapa? Khadijah itu siapa dalam hidup aku? Khadijah itu di saat mana orang lain semua tak beriman lagi pada Allah, dialah manusia yang pertama yang beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjadi penguat dalam hidup aku. Sewaktu mana aku berada dalam gua Sur, kalau mana datangnya malaikat Jibril, dialah yang datang menenangkan diri aku saat mana dalam keadaan goncangan jiwaku, ketakutan di saat itu. Rasulullah melarikan balik sebut dalam gua Hira, bukan gua Sur, gua Hira. Waktu mana dalam gua Hira ini berkejaran balik, sebut Zammiluni, Zammiluni, simukkanlah aku, simukkanlah aku. Khadijah radhiyallahu anha, ummahatul mukminin, ambil kain simuk, balut jasad Rasulullah, peluk jasad Rasulullah, bisik di telinga Rasulullah, wahai Muhammad, wahai suami aku, kamu jangan bimbang, kamu seorang yang baik, kamu tak pernah buat khianat pada orang, apa yang berlaku pada kamu? Rasulullah tenang. Barulah Rasulullah SAW mula sebut satu demi satu cerita keadaan yang berlaku ini. Indahkan hidup di saat mana isteri memberi sokongan. Lalu Khadijah kata apa dia? Khadijah sebut, Allah, dia kata jangan bimbang, jangan bimbang, kamu jangan bimbang, jom kita berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, dia di antara orang yang alim di kalangan kita, jom kita tanya dia apa masalah yang sedang berlaku di kalangan kita. Kita kan, kalau kita agak-agak macam mana, kalau isteri kita balik-balik suruh selimut, selimut, sejuk ni sejuk, mesti kita, isteri kita kata apa dia? Siapa yang suruh pergi duduk dalam gua tu? Siapa suruh? Yang pandai-pandai pergi duduk seorang-seorang dalam tu, orang lain tak buat kerja tu, tak ada. Kita yang pandai-pandai, bukan nak isteri tempat ni, ni isteri Australia ni dia panggil. Nak sebut gambaran, tak ada sokongan langsung. Sokongan itu perlu. Tengok Khadijah, kemudian sebut saja dia Nabi dan Rasul, terus dia beriman. Ya Rasulullah, akulah orang yang pertama yang beriman dengan apa yang kamu bawa ini. Sebut terus, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW sebut, kamu tahu tak Aisyah, siapa Khadijah? Khadijah di saat mana dia berumah tangga dengan aku pada usia 40 tahun. Kemudian daripada usia 40 tahun dia telah melahirkan zuriat yang ramai. Daripada aku seramai 7 orang yang lahir daripada jasadnya. Di saat mana dia sudah berusia 40 tahun, dia melahirkan zuriat-zuriat di saat isteri yang lain tidak melahirkan zuriat. 7 orang para hadirin sekalian, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Khadijah binti Khuwailid, usia 40 tahun. Orang kita 40 tahun dah bang pencet ni hari 40 tahun dah sekarang ni. Doktor dah pesan jangan sentuh sekarang. Nak sebut kita kan, kalau suami sentuh je, jangan menyampahlah orang tua ni disebut. Dah mula lah tu disebut. Nak sebutnya 40 tahun tak boleh dah. Kerana apa dia? Tak nak melahirkan zuriat dah. Bahaya dah pada kesihatan dan sebagainya. Tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah ibu kita pada usia 40 tahun dia mula melahirkan zuriat, dan zuriat 7 orang lagi yang lahir daripada jasad seorang ummahatul mukminin. Jangan kecewa dan jangan putus asa bagi orang yang tak dapat zuriat. Orang yang tak dapat zuriat berumah tangga, jangan kecewa dan jangan putus asa. Jangan kita ingat 40 tahun dah tak ada tu. Tak. Ada lagi zuriat-zuriat. Kita tak tahu hikmah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan dalam perjalanan hidup kita.
Allah jadikan perjalanan hidup yang panjang ini. Dan jangan kita putus asa, berubat dan kita berusaha untuk dapatkan zuriat yang sebagaimana yang berlaku pada ibu kita Ummahatul Mukminin ini. Kemudian Rasulullah sebut pada Khadijah, kamu tahu tak wahai disebut pada Aisyah, kamu tahu tak wahai Aisyah, siapa Khadijah dalam hidup aku? Di saat mana dia berumah tangga dengan aku, dia sekaya-kaya wanita. Kemudian apabila dia berumah tangga dengan aku, dia mengenali Islam, dia guna seluruh harta benda dia, jiwa dia, tenaga dia untuk kerja-kerja Islam, sehingga kan sewaktu mana dia menghadap di hadapan Allah, tidak ada sesen pun yang berbaki dalam jasadnya. Para hadis kan baca dalam sejarah macam mana berlaku pada Khadijah binti Khuwailid. Di saat mana dia hampir dengan kewafatan dia, di saat mana dekat dengan wafat dia ni, dia tak boleh bangun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riba jasad Khadijah. Riba ni di atas paha Rasulullah. Riba Khadijah ni berombak-ombak dada ni, dalam keadaan yang tubuh badan dia sakit. Dalam keadaan sakit, sekejap-kejap pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah tu berulang kali. Sekejap-kejap sebut, ya Rasulullah, sakit ya Rasulullah, sakit. Rasulullah ni tengok Khadijah mula mengalir mata ni, kesah air mata Khadijah. Kesian tengok isteri dalam keadaan sakit ini. Tak boleh nak bayang macam mana sakit ini, bayangan sakarat yang semakin hampir. Rasulullah sebut, sabarlah, sabarlah dalam ujian yang Allah jadikan pada kita ini. Khadijah kejap-kejap cium tangan Rasulullah. Rasulullah tak sampai hati tengok suasana yang berlaku ni. Rasulullah ambil bantal letak bawah kepala Khadijah. Waktu mana letak di bawah kepala Khadijah, Rasulullah SAW mula keluar daripada rumah, berdiri di beranda rumah. Waktu mana berdiri di beranda rumah, menitis air mata satu demi satu. Menitis air mata mula kesat. Rasulullah mula mengalir mata. Tak sampai hati nak mengalir mata depan isteri. Kemudian mengalir mata kat luar, menangis teresak-esak. Waktu mana menangis teresak-esak ini, lalu turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang sebut pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku dihantar khusus oleh Allah untuk membawa salam yang datangnya daripada Allah untuk isteri kamu Khadijah binti Khuwailid. Allahu Akbar, Allah kirim salam. Nak sebut ni gambaran sayangnya Allah kirim salam. Dengar Allah kirim salam, Allahu Akbar, kita tak boleh nak bayang. Allah kirim salam, Rasulullah bergegas masuk dalam rumah, riba balik jasad Rasulullah. Jasad Aisyah Khadijah ini letak balik di atas paha. Kemudian tengok mercik peluh-peluh yang mercik. Rasulullah mula sapu. Dan dalam hadis Rasulullah sebut, apabila peluh-peluh yang mula mercik di atas air tersebut, itu tanda rahmat Allah yang sedang berlaku pada orang mukmin yang dekat dengan kematiannya. Dan di antara tanda-tanda ahli syurga Allah, tanda-tanda ahli syurga Allah, dia akan peluh di atas dahi, mercik dahi dia dengan peluh-peluh, kerana rahmat Allah sedang turun di saat ini. Rasulullah sapu peluh-peluh Khadijah, sapu di atas peluh-peluh Khadijah ini. Rasulullah mula turunkan muka dia, bisik di telinga Khadijah, ya Khadijah, Allahu yukri'ukis salam. Wahai Khadijah, Allah kirim salam pada kamu. Dengar Allah kirim salam. Khadijah yang tak boleh bangun tadi, pegang kiri kanan ni, bangun tegak, sebut Allah kirim salam, nak jawab salam Allah. Bangun tegak, berdiri, angkat tangan, terus sebut, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'mudus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Allahumma antas salam, ya Allah, tidakkah sejahtera itu datang daripada kamu ya Allah, wa minkas salam, daripada kamu juga datang kesejahteraan ini ya Allah, wa ilaika ya'udas salam, dan kesejahteraan ini akan pulang pada kamu ya Allah. Fahayna rabbana bisalam, ya Allah, hidupkanlah kami dengan kesejahteraan ya Allah. Wa adkhilnal jannata daras salam, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga kamu dengan darus salam ya Allah. Sebut-sebut saja demikian, Khadijah rebah kembali, pegang tangan Rasulullah, cium tangan Rasulullah, ya Rasulullah, tatkala mana kamu bawa Islam, di saat mana aku tiada lagi ya Rasulullah, nanti kamu tolong ingat nama aku Khadijah binti Khuwailid, tetap bersama dengan kamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kala mana kamu bawa Islam, habis harta benda kamu, tak ada apa-apa lagi ya Rasulullah, kamu tolong datang ke kuburan aku nanti ya Rasulullah, kamu gali kubur-kubur aku nanti ya Rasulullah, kamu ambil tulang-tulang aku ya Rasulullah,
kamu jual ke pasar ya Rasulullah, kamu gunakanlah duit-duit itu untuk kerja-kerja Islam ya Rasulullah. Rasulullah menangis teresak-esak. Allahu Akbar, tak ada orang yang mengorbankan sedemikian rupa untuk kerja-kerja Islam. Kerja Islam, kita boleh tengok bagaimana kita kena menandingi mereka. Nak menandingi mereka ni besar dalam hidup kita, dan kita kena korbankan sampai tahap demikian untuk kerja Islam. Demikianlah rupanya masa kita, tenaga kita, kalau benar kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kalau benar kita nak hidup untuk akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti, yang ni kena buat lebih pada Khadijah binti Khuwailid itu sendiri, lebih kepada kecintaan yang ditunjukkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu mana sebut saja Rasulullah wafat, Sayyidina Umar sebut, jangan sebut Rasulullah wafat, jangan ada yang sebut Rasulullah wafat. Siapa yang sebut Rasulullah wafat, aku akan penggal kepala dia daripada jasad dia. Sayyidina Umar sebut demikian, jangan sebut Rasulullah tidak wafat. Rasulullah bagaikan Nabi Isa alaihissalam, dia menghadap di hadapan Allah dan dia akan turun kembali dan dia akan bersama dengan kita nanti. Sayyidina Umar sebut demikian. Sahabat-sahabat tengok Sayyidina Umar bagaikan racau pada mulut Sayyidina Umar, tak nak sebut yang Rasulullah wafat. Jangan sebut, tunjuk pedang ni, kamu nampak pedang ni ni akan penggal jasad kamu kalau kamu sebut Rasulullah wafat. Sahabat-sahabat mula cuit di antara satu sama lain. Bangunlah Abu Bakar mula naik atas mimbar. Abu Bakar sebut apa dia? Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammad fahuwa mat, wa man kana ya'budu Allah fahuwa hayyul la yamut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Lalu dibaca ayat ini, baca ayat tersebut, dengar saja demikian. Abu Bakar sebut, wahai manusia, siapa yang sembah Muhammad sudah mati. Siapa yang menyembah Allah hidup dan tak mati-mati. Lalu disebut, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rasul. Muhammad itu tidak lain seorang rasul, dan sebelum daripada ini telah datang rasul-rasul sebelum daripada kita ini. Afa imma ta'au kutilan qalabtum ala aqabikum. Apakah dengan matinya Muhammad ini, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka kamu akan berpaling daripada ajaran agama kamu. Dengar saja ayat ini, tersungkur Sayyidina Umar Al-Khattab, menangis teresak-esak. Lalu dia sebut apa dia? Rasulullah sudah wafat. Aku bagaikan baru terasa dan sedar, seolah-olah wahyu baru turun pada Abu Bakar pula untuk memberitahu tentang ayat Al-Quran bahawa Rasulullah sudah wafat ini sendiri. Kita boleh menandingi saat itu, saat yang bagaimana kecintaan sahabat-sahabat. Tuan-tuan baca dalam sejarah-sejarah cinta sahabat-sahabat, dan malam ni anak tak cadang nak cerita satu-satu, tetapi anak nak sebut memadai. Dengan dua cerita ini, para hadirin sekalian boleh tengok kita kena menandingi mereka, membuktikan rasa cinta pada Rasulullah SAW. Bukan hanya yang disebut pada mulut, bukan hanya dengan kita sebut pada kata-kata, hanya hadir dalam majlis ilmu, tak, tetapi buktikan dengan peribadi kita, sehingga kita mula boleh melahirkan kembali Rasulullah dalam kehidupan kita. Macam mana nak kembalikan Rasulullah dalam kehidupan kita hari ini? Macam mana kita nak suruh sampai peringkat Rasulullah ni ada dalam hidup kita? Yang pertama, perhatikan, banyakkan selawat. Selawat jangan tinggal. Selawat ni, mulut kita ni sentiasa lazimkan mulut kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat lain ya, qasidah lain. Anda nak ingatkan balik di kalangan masyarakat kita, jangan salah anggap orang kita ni berqasidah sampai tak berselawat, itu rugi. Jangan sampai peringkat demikian. Nak berqasidah, qasidah ini syair yang direka oleh manusia untuk menunjukkan rasa cinta pada Rasulullah. Sebutnya tak dapat pahala, sebut dia tak dapat pahala, kita melagukan dia tak dapat pahala. Bila kita dapat pahala? Bila kita berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni beria kadang-kadang hafal tu, ya hanana dia. Beria yang tersebut tertinggal dengan selawat. Jangan nak berqasidah lah, tapi jangan tertinggal dengan selawat. Jangan sampai tertinggal dengan perjuangan pula. Dalam hidup kita ni, kadang-kadang berqasidah kita ni sampai kita tak berselawat, rugi dalam hidup kita. Selawat itu yang menjadi besar. Dalam hadis Rasulullah sebut, man salla alayya marrah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang berselawat pada aku sebanyak sekali je, Allah akan selawat pada dia sebanyak 10 kali dalam hidup. 10 kali pada diri dia. Tuan-tuan tak bangga ke nama kita disebut oleh Allah?
orang kita kan, kalau nama dia disebut dalam radio pun rasa bangga dah. Tu pun orang 7 lagu. Orang 7 lagu balik jalan mengangkang dia tak kena kerja. Bangga dia kenapa? Nama disebut dalam radio. Nama disebut dalam Giant, seronok dah. Dalam Pasaraya, seronok. Tu pun kerana anak hilang. Anak hilang. Yang disebut nama-nama dia tersebut, dia pun jalan tak apa dah. Nama disebut dalam Pasaraya rasa seronok. Nama disebut oleh Allah. Bagaimana nama disebut oleh Allah? Selawat. Selawat kan ibu-ibu sambil masak tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij. Selawat banyak-banyak. Mulut kita ni, Allahumma salli wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib. Sebutlah Allahumma salli wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. Maknanya mulut kita ni sebut ni. Payah sangat yang tu, ikut dengan keadaan-keadaan yang biasa. Sebut hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalla Allah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hujung tu sambung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbi rabbi tu kalimah yang biasa je sebut, yang tidak mendatangkan pahala pun, tapi sebut Allahumma salli ala Muhammad dapat pahala pada diri kita. Ni keadaan yang kita sebut lah. Kenapa? Nak cinta dan rindu kita pada Rasulullah. Kerinduan kita pada Rasulullah biar banyak dalam hidup kita. Maknanya selamat berterusan dalam hidup seorang. Yang pertama. Yang kedua, nak cinta pada Rasulullah, nak suruh cinta kepada Allah, nak ikut segala benda. Tolong hidupkan kembali sunnah Rasulullah yang mula pudar di saat zaman ghuraba ini. Zaman terasing ini, hidupkan kembali sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah pada jasad seseorang. Makan dengan tangan kiri, dengan tangan kanan, jangan makan dengan tangan kiri. Sunnah Rasulullah berpakaian. Rasulullah minatkan pakaian-pakaian yang tertentu dengan wangi-wangian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka dengan keadaan sedemikian rupa. Hidupkan sunnah Rasulullah pada jasad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa dia? Tunjukkan wajah yang jernih. Rambut Rasulullah tu kalau kita tengok tersusun rapi. Wajah Rasul, tubuh badan Rasulullah. Kita nak jadikan pribadi kita pribadi Rasulullah. Nak sebut gambaran kita hidup jasad kita dengan kehidupan Rasulullah. Allahu Akbar, para hadirin sekalian. Biar jasad kita, apa dia? Hidup dengan butiran-butiran Al-Quran yang keluar sepanjang masa pada bibir kita. Jalan sikit dalam hidup kita, baca Quran. Baca je Quran. Kita kata kena baca banyak-banyak ustaz. Paling-paling tidak 40 ayat sehari. Ulama-ulama kata, kamu nak baca Quran, orang tanya, berapa baca Quran ni berapa banyak? Sebanyak mana kamu makan. Kamu makan berapa kali sehari? 3 kali sehari. Ya, makan 3 kali sehari untuk jasad yang akan hancur. Kenapa kamu tak baca Quran? Untuk roh yang akan hidup. Maknanya untuk jasad itu ni, lagi makan, lagi cepat mati. Lagi makan, lagi cepat mati. Bacalah Quran. Baca Quran untuk apa dia? Untuk roh yang akan hidup. Roh kita yang hidup. Yang tak boleh baca Quran, tolong cari orang macam mana ni, saya tak boleh baca Quran ni, tolong ajar saya, tolong tunjukkan pada saya macam mana saya boleh baca Quran. Kalau dia kata boleh, saya akan ajar kamu baca Quran sekian-sekian pada masa, kita tepati ikut arahan dia supaya kita boleh belajar Al-Quran. Orang yang boleh belajar Al-Quran, tolong bagi tahu pada orang ramai, saya dah boleh baca Al-Quran, datanglah belajar dengan saya. Datang belajar dengan saya, tampal nombor-nombor telefon kita. Siapa yang nak belajar Quran cara percuma dengan saya, tak ada apa-apa pun, datang je. Kerana apa dia? Rasulullah sebut, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik di kalangan kamu siapa yang mengajar Quran dan dia belajar Quran dan dia mengajar orang lain pula.
Jangan kita dah boleh baca Quran, kita diam je. Jangan. Dah boleh baca Quran, dalam hidup kita ni dah boleh baca Quran, anjam pada orang lain. Baca Quran, baca Quran. Kalau tak boleh, Ustaz, tak boleh, tak sempat, banyak sangat nak baca Quran, bacalah Qul huwallah setiap hari. Paling tidak baca Qul huwallah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari baca. Setiap hari baca. Dalam hadis Rasulullah sebut, kamu baca sekali Qul huwallah, artinya kamu sudah baca yang disebut dengan 1/3 Al-Quran. Ni bagi orang yang tak sempat sungguh baca juga Qul huwallahu ahad. Kena baca 3 kali, maknanya dia sudah baca keseluruhan Al-Quran Karim, pahala yang dia dapat. Dan hadis Rasulullah sebut demikian. Jangan melekeh sangat orang yang baca Qul huwallah je. Dia dulu baca Qul huwallah, lama-lama dia akan tambah, lama-lama dia akan tambah dengan benda yang lain. Qul huwallah, kita kata Qul huwallah panjang, Ustaz, tak sempat juga. Baca Inna A'tayna, pendek sikit. Inna A'tayna pendek sikit. Kita kata Inna A'tayna pun panjang juga, Ustaz. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebut begitu. Kita kata Bismillah pun panjang juga, Ustaz. Bismillah pun panjang juga. Baca Alif Lam Mim je cukup. Kita kata Alif Lam Mim panjang juga. Alif Lam Ra, 2 je kan. Alif Lam Ra. Kita kata ataupun Toha, tak ada kerja kan, duduk saja Toha. Toha, baca Quran juga tu. Dia sedang baca Al-Quran. Kita kata Toha pun panjang, Ustaz. Toha pun panjang. Baca Nun seorang-seorang. Nun seorang-seorang. Nak sebutnya baca lah. Nun pun panjang juga. Mati dah kamu ni. Nun pun susah juga nak baca ni. Maknanya gambaran bagaimana sukarnya kita baca Quran pada jasad. Biar anak-anak kita bangun, ayah-ayah sekalian, ibu-ibu sekalian, anak-anak kita bangun malam-malam tengok mak ayah dia tu esak-esak depan Quran, menangis teresak-esak membaca Al-Quran. Sak-sak pukul 3 pagi tu kedengaran suara kita dalam rumah membaca Al-Quran. Seronok kan? Rumah itu rumah yang paling indah. Rumah yang pukul 4 pagi, pukul 5 pagi, ada orang yang sedang duduk dan dia menangis teresak-esak membaca Al-Quran. Al-Quran yang dibaca sebelum subuh, innal Qur'anal fajr kana mashhuda. Quran yang kamu baca sebelum subuh itu akan menjadi peguam bela pada kamu sewaktu mana kamu dalam kubur nanti. Bangun sebelum subuh baca Quran. Kita ni untuk sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah dalam hidup. Maknanya untuk jasad kita saja. Quran sentiasa lazimkan pada kita. Sunnah Rasulullah dalam keluarga apa dia? Bawa balik Rasulullah dalam keluarga kita. Bawa balik sunnah Rasulullah dalam keluarga. Dalam bahasa yang mudah apa dia? Berjumpa saja dengan keluarga kita, senyum, kalimah-kalimah tayyibah dengan anak dan isteri, kalimah-kalimah yang baik dalam rumah tangga kita. Duduk kan sunnah Rasulullah dalam hidup kita, dalam keadaan Rasulullah bantu yang disebut dengan rumah tangga, yang rumah tangga ini sendiri. Tengok isteri kelam kabut kat dapur, kita pun datang, seorang suami datang tolong. Kat mana bahagian yang kita boleh tolong, bantu dia, ambil makan pinggan dan kita bawa ke dapur, tolong bersihkan. Sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Nampak kecil tetapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sunnah Rasulullah kan kemas rumah selain membantu isteri. Sunnah Rasulullah apa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil makanan, nak makan, Rasulullah tak pernah makan seorang-seorang. Tak pernah dalam hidup Rasulullah makan seorang-seorang. Rasulullah pastikan ramai-ramai makan, barulah Rasulullah akan turut serta makan bersama. Rasulullah panggil anak isteri, mari duduk sekali makan. Panggil sahabat-sahabat makan. Rasulullah sebut makanan yang baik ialah makanan yang daripada tangan yang banyak, yang banyak ini membawa keberkatan dalam kehidupan. Kita pun ambil, panggil keluarga kita, panggil duduk makan bersama. Dan Nana sebut banyak kali, Rasulullah dia nak makan, dia makan tu dia ambil dulu makanan, dia kunyah-kunyah makanan. Kunyah-kunyah makanan, dia panggil anak menantu dia, Aisyah radhiyallahu anha, Hasan dan Husain. Rasulullah kunyah-kunyah, Rasulullah suap ke mulut menantu dia Ali karamallahu wajhah. Rasulullah SAW suap ke mulut Fatimah Zahra. Rasulullah panggil Aisyah, ta'ali Aisyah, datang dekat sikit wahai Aisyah. Aisyah datang dekat dengan Rasulullah. Rasulullah SAW kata, iftah famik, buka bibir kamu wahai Aisyah. Aisyah buka bibir dia, lalu Rasulullah ludah dalam mulut Aisyah radhiyallahu anha. Ludah dalam mulut Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah telan makanan yang telah dikunyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Cuba try buat malam ni nak tengok. Balik malam ni kunyah-kunyah makanan juga. Panggil orang rumah kita, mari datang dekat sikit yang
baru belajar sunnah Rasulullah ni. Kita kata mesti orang rumah datang, tobat bang, tobat, tak selera langsung dia. Tak selera bang, dah lah gigi tak gosok dia. Isap rokok pula tu lagi tak sunnah langsung. Para hadirin sekalian, anda nak sebut sikit ya, minta maaf nak sebut. Anda nak minta maaf pada para hadirin sekalian. Kalau para hadirin sekalian sedang hisap rokok, para hadirin sekalian berhenti hisap rokok para hadirin sekalian. Kerana apa dia? Orang yang hisap rokok itu tanda awal dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak sayang pada Rasulullah. Kalau dia sayang Rasulullah, dia akan tinggal hisap rokok. Kalau Rasulullah ada sebelah, dia nak hisap rokok. Ulama duduk sebelah pun dia tak hisap rokok. Kalau Rasulullah ada, Rasulullah benci dengan penghisap rokok. Confirm Rasulullah tak suka bau busuk. Dalam rokok ada dadah, dalam rokok ada arak, dalam rokok ada nikotin, ada tar jalan, dalam rokok ada tai lembu pun ada. Tiba-tiba kita pergi hisap, nak buat apa manfaat pada diri kita. Minta maaf ni, marah orang hisap rokok ni, merah telinga masing-masing. Menyesal pula aku datang malam ni. Kalau tahu macam ni pun tak datang malam ni. Nak sebut kadang-kadang kita beria sambut Maulidi Rasul, beria kita nak tunjuk sayang pada Rasulullah, tapi rokok tak berhenti. Rokok berhentilah. Kalau betul kita cinta pada Rasulullah, jom kita berhenti. Hentikan daripada meneruskan tabiat yang buruk, dan kita tunjukkan dengan peribadi yang baik. Peribadi yang baik apa dia? Dengan kita mula nak menunjuk orang hanya, kenapa berhenti rokok? Saya cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta Rasulullah dalam hidup kita dengan cara apa dia? Buktikan dengan cara demikian. Supaya apabila sampai di akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tersenyum indah dengan perbuatan yang kita lakukan ini. Jangan sampai peringkat Rasulullah benci tengok muka kita. Kamu ni tak berhenti-berhenti hisap rokok. Hisap rokok dalam keadaan sejak muda sampai tua tak berhenti-berhenti. Rasulullah tunjuk yang tu pun malu dah kita di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Maknanya kita pada diri kita cuba ubah peribadi kita dengan gambaran apa dia? Gambaran nak suruh sunnah Rasulullah itu sentiasa wujud dan sentiasa ada dalam kekeluargaan kita ini sendiri. Suap ke mulut anak menantu kita makanan, suap mulut anak menantu kita ni makanan kan, dia akan mengindahkan rukun dan kerukunan dalam rumah tangga itu. Kita boleh tengok Rasulullah suap ke mulut Sayyidina Ali. Sayyidina Ali menantu Rasulullah SAW. Suap ke mulut Sayyidina Osman, menantu Rasulullah SAW. Kita boleh bayang selain daripada sahabat dan juga menantu, kita boleh bayang macam mana keindahan kekeluargaan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita dengan anak menantu mana dia sampai peringat demikian. Rasulullah, kita boleh bayang dia tidur di atas paha Abu Bakar dalam gua Sur, dia tidur atas paha Abu Bakar. Waktu mana Isra' dalam peristiwa hijrah Rasulullah, dia tidur atas paha Abu Bakar. Tuan-tuan tahu Abu Bakar tu siapa? Abu Bakar tu mertua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah ni siapa? Menantu kepada Abu Bakar. Tiba-tiba 3 hari tidak tak apa mertua. Cuba kita try buat malam ni nak tengok. Balik nanti cari bapa mertua kita, bah ambil sunnah sikit bah. Rasanya mertua kita mandang atas bawah. Budak ni dah lah anak aku, dia sapu dengan aku pun dia nak sapu. Kita hilang sunnah Rasulullah lah yang menyebabkan renggang hubungan di antara satu sama lain. Hilang sunnah Rasulullah dalam masyarakat, hilang sunnah Rasulullah dalam masyarakat. Bagi salam senang. Sunnah Rasulullah kan paling mudah bagi salam. Ifsus salam ala man ta'arrafta wa man lam ta'arifta. Kamu sebarkan salam bagi orang yang kamu kenal dan kamu tak kenal. Salam itu salam tunjuk jalan perdamaian di antara satu sama lain. Nak sebar salam senang, susah. Kalau orang Melayu kita ni, kalau dia berkelahi, Allah sajalah yang tahu. Dia baik sungguh. Dia baik sungguh. Tapi kalau dah berkelahi, dia mula sebut tu, dia pesan anak-anak dia, jangan jejak kaki rumah orang tu, jangan sentuh pun, jangan pergi. Aku haramkan jejak keturunan aku, 7 keturunan disambung sekali. Aku haramkan demikian. Dah mula tu dia dendam menjadi panjang. Padahal kenapa dia? Kerana kita tak bagi salam je. Salam itu jalan perdamaian, jalan ikatan ukhuwah sesama kita. Tapi salam dah tak ada. Salam dah tak ada ni, kita boleh baca dalam surat khabar kes bagaimana seorang kanak-kanak dibunuh pada usia 2 tahun, terburai perut-perutnya. Kemudian dalam keadaan kita boleh baca surat khabar yang berlaku tempat tuan-tuan di Kedah ni, sampai 3 orang adik-beradik dibunuh begitu saja. Nak sebut gambaran apa dia? Kerana kita tidak ada lagi ikatan ukhuwah sesama kita.
Maknanya yang namakan dengan persaudaraan itu hilang. Salam tak ada dah. Ana pengalaman lah belajar di Mesir. Kat sahabat-sahabat yang belajar di Mesir ni tahulah. Waktu mana belajar di Mesir ni, bagaimana orang Arab Mesir ni sentiasa bagi salam. Masuk kedai dia bagi salam. Naik lift bagi salam. Kemudian naik taksi bagi salam. Naik bas, bas tu sesak dengan orang ramai. Seorang saja naik bas tersebut, naik bas 926. Ingat lagi, waktu mana belajar naik bas tersebut, naik bas seorang je bagi salam. Assalamualaikum. Satu bas jawab salam. Waalaikumsalam. Buka jalan. Dia adik-beradik kita, dia saudara kita. Dia saudara kita buka jalan, suruh dia naik. Nak sebutnya bagi salam. Cuba kita naik bas tempat kita, bagi salam. Naik bas bagi salam. Satu bas memandang muka kita. Pandang muka kita. Tu nak minta derma tu dia suruh. Kerana orang kita kan, yang minta derma tu sentiasa bagi salam. Nak minta derma mesti bagi salam. Dia jadi demikian. Manakala kita nak hidup dengan suasana bagi salam, tak ada pada diri kita. Bagaimana kita nak hidup suasana keadaan demikian dalam hidup kita? Tak ada Rasulullah. Dah tak ada Rasulullah. Sunnah Rasulullah selamat pun tak ada. Orang Arab Mesir tu, dia berkelahi ni. Anda ingat lagi, driver taksi dengan penumpang tu, tengah berkelahi tu. Berkelahi kerana bayaran, soal bayaran. Bangunan ni semua orang memandang. Tengok riuh. Dia orang Arab, mulut dia riuh. Dalam keadaan riuh ni, hidung dengan hidung bersembur air liur tersebut. Berkelahi ni, datang seorang hamba Allah, tepuk je. Tepuk. Sallu ala Nabi. Selawat ke atas Nabi. Peluk terus dua-dua orang. Peluk terus. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Balas. Kamu jangan bayar. Kamu adik-beradik dengan saya. Kita kan adik-beradik. Kamu naik free je adik-beradik saya. Yang seorang tersebut ambil, yang penumpang ni pula ambil beg duit. Ambil semua dah beg duit ni. Kita kan adik-beradik ni sebut demikian. Nak sebutnya gambaran bagaimana mereka kerana selawat pada Rasulullah SAW je. Sebut je Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita adik-beradik kan, satu sama lain. Indahkan hidup. Dia panggil demikian kerana Rasulullah SAW. Hidup dalam keadaan kerana Rasulullah mendamaikan perjalanan hidup. Cuba tempat kita, orang kelahi je, kita tepuk pada dia. Sallu ala Nabi. Dia mandang muka kita. Apa sallu dia tanya. Kita pula yang menjadi masalah tak menikah. Bagaimana hilang Rasulullah. Dua. Yang ketiga, kalau kita nak cinta Rasulullah, duduk dekat dengan para alim ulama. Jangan jauh dengan para alim ulama. Jangan jauh kehidupan kita dengan para alim ulama. Ni sehari-hari alim ulama dah meninggalkan kita. Dah semakin ramai meninggalkan kita. Hari ni meninggal lagi. Allah yarham Tuan Guru Datuk Harun Taib ini sendiri. Nak sebutnya gambaran seorang-seorang alim ulama yang meninggalkan kita. Tinggal je kita ni. Apabila tinggal kita, maknanya matilah ilmu. Inna Allah la yaqbid ilman intiza'an walakin biqabdil ulama. Allah ni tak cabut daripada jasad seorang itu ilmu tu sekarang mengejut tak, tetapi Allah jadikan dalam keadaan di mana Allah matikan para alim ulama. Ni sekarang Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din dalam IJN lagi. Kita doa mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan dan kesembuhan untuk dia. Ulama-ulama dalam keadaan yang kalau kita jauh dengan para alim ulama, tak adalah kekuatan kita dengan Rasul. Kenapa? Rasulullah SAW sebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dalam Al-Quran Allah sebut ulama je. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang hanya takut pada Allah di kalangan hamba aku ialah ulama. Sehingga kan Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah naikkan darjat orang beriman di kalangan kamu. Tapi orang yang ada ilmu, beberapa darjat yang jauh lebih tinggi daripada kalian orang yang beriman pada Allah SWT. Nak sebutnya gambaran, jangan jauh hidup kita dengan para alim ulama. Jangan sampai peringkat para hadis sekarang meninggal dunia, masuk je dalam kubur, malaikat tanya terus, yang mengajar fiqh di Masjid Al-Musinin untuk siapa? Nama. Kita pun tengah tak boleh jawab. Yang mengajar kitab tafsir, nama apa dia? Kamu ada tak waktu mana majlis ilmu itu? Yang waktu mana mengajar, ustaz ni kamu kenal, waktu hidup tak kenal. Kamu kenal orang ni? Tak kenal. Amitabh Bachchan kenal? Amitabh Bachchan. Mereka tanya terus. Syahrukh Khan kamu kenal? Syahrukh Khan. Kamu kenal orang ni? Yang kamu kenal siapa hidup atas dunia? Yang ni yang menyebabkan kita dalam keadaan tergagap-gagap nak menghadap depan Allah. Biar kita hidup dengan para alim ulama. Kerana alim ulama ni lah yang mata rantai kita dengan Rasul. Mata rantai kita pada kehidupan kita dengan agama. Jangan kita pandang lekeh alim ulama, jangan. Jangan kita ni rasa kita ni hebat dalam hidup kita, jangan.
Kenapa? Kerana kekuatan alim ulama inilah ia memberikan kekuatan dan mampu untuk mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti. Kemudian yang akhir sekali, tolong simpan sikit duit kemudian untuk ziarah makam Rasulullah dalam keadaan yang kita melaksanakan haji dan umrah dalam hidup ini. Simpan duit itu. Dan waktu mana nak buat umrah, waktu mana nak buat haji dan umrah ni, cari ustaz-ustaz. Jangan pergi dengan pakej yang murah je tak ada ustaz-ustaz, jangan. Rugi anda tengok demikian. Berapa ramai orang yang pergi buat umrah tak ada pembimbing pun. Dia jawab, siapa pembimbing? Mutawif. Mutawif kat mana? Orang Indonesia, dekat Mekah dan dekat Madinah sana. Kita pun tak faham bahasa yang disebut. Jangan cari ustaz-ustaz, tanya ustaz-ustaz, Ustaz nak pergi buat umrah tak? Ya. Ustaz, saya nak tumpang boleh tak? Nak pergi bersama, kerana nak tumpang ilmu daripada mereka. Pergi bersama dengan alim ulama. Jangan buat kita ni cerdik sangat, jangan. Berapa ramai dah orang kita ni pergi buat umrah, tapi balik masih tetap sama juga. Punca apa dia? Kerana kita pergi buat ibadah tanpa disertai kekuatan ilmu. Buat umrah ni biar ada ustaz-ustaz yang kita boleh tumpang. Ustaz mana yang kita nak tumpang? Belajar. Jumpa dengan ustaz ni, tanya ustaz nak pergi buat umrah tak? Saya nak tumpang. Biarlah mahal sikit pun. Dengan tujuan apa dia? Kita dapat dua dalam satu. Ilmu pun dapat, ibadah pun kita dapat. Tapi jangan kita buat dalam keadaan kita tak ada siapa pun yang boleh membantu kita dengan tujuan untuk kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apabila Allah kurniakan pada kita kesempatan sebegini, maka kita akan benar-benar menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita menjadi dekat dengan Rasulullah di saat mana dunia yang jauh dengan Rasulullah, tetapi kita di kalangan orang yang betul-betul faham dan kita berbeza daripada mereka kerana kita mengetahui nilai dan hikmah di sebalik apa yang diajar oleh Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih di atas kesempatan ini dan mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diberkati dan dirahmati oleh Allah dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum kita berdoa ni, ada jemaah yang minta ana bawa madu tu yang ana kalian nak sebut kat sini, madu yang ana dapat daripada selatan Thailand. Madu tersebut ana tolong dan bantu kepada sekolah anak yatim yang bapa mereka ditembak mati di selatan Thailand yang sedang masih lagi bergolak sampai hari ini ni. Dan anak-anak yatim tu asalnya 22 orang, sekarang dah 260 orang yang kita biayai melalui jualan madu ni saja. Madu ni, anak-anak yatim ni dia bangun tahajud setiap pagi 3 jam. Mereka sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, doa pada Allah. Dan alhamdulillah ana sendirinya gunakan madu ni untuk rawatan di pusat rawatan Islam ana di Shah Alam, di mana ana telah beli bangunan di Shah Alam tu. Orang Kristian nak bayar sebanyak 5 juta ringgit. Ana pergi berjumpa dengan owner tu, ana kata jangan jual pada orang Kristian, ana nak bayar. Ana sebut di tengah-tengah orang Melayu, kelompok orang Melayu Islam kita ni. Jadi ana kata ana nak bayar, tapi ana tak boleh bayar 5 juta, ana nak bayar 2 juta je. Ana sebut ana cari dana, alhamdulillah dapat lebih kurang 1.4 juta dah. Ada baki lagi hutang dalam 600,000 lagi dah. Tuan-tuan boleh dapat pamphlet nantilah kalau tuan-tuan nak sambung wakaf dan sebagainya, nak suruh kita dapat pahala sama. Dan madu ni pun sama juga lah. Madu ni ana tolong dan bantu sekolah anak yatim di sana tersebut. Dan ana buat di sekolah tersebut di Shah Alam tu, ana buat sekolah tahfiz. Kemudian pada masa yang sama ana buat pusat rawatan. Ana gunakan madu ni di pusat rawatan ana tersebut. Dan apabila ana guna tersebut, ana bagi pada orang yang kena sihir dan sebagainya. Alhamdulillah muntah tu keluar je, rambut-rambut, kaca-kaca, miang-miang dan sebagainya. Ada yang kena sihir lah. Siapa yang kena sihir, dia buat amalan. Ada yang kena penyakit kencing manis yang teruk, dia buat amalan minum air madu ni, turun kadar gula dalam darah dia daripada 18 sekarang menjadi 7 ataupun 6 kadar gula dalam darah dia. Ada yang teruk kena batu karang, dia minum air madu, alhamdulillah keluar batu karang dia ni sendiri. Ni betul dalam hadis Rasulullah sebut alaikum bil asal, biasakan hidup kamu dengan makan madu, kata Rasulullah. Makan madu ya, bukan bermadu, makan madu. Inilah satu-satunya madu yang kita bawa balik ke rumah. Orang rumah kita senyum je. Bawa balik madu satu lagi belakang parang lah jawapan dia. Jadi cuba tuan-tuan buat amalan lah tiap-tiap pagi tu. Buat amalan pagi-pagi minum air madu, pagi-pagi minum air madu, supaya kita lekatkan sunnah kita dengan Rasulullah SAW. Pada hari sekarang yang demam-demam tu, cuba perah limau nipis sikit. Yang batuk teruk tu, perah limau nipis, kemudian minum dengan air madu. Beza kita akan rasa demikian, insyaAllah. Itu yang keduanya,
pamphlet tu pada hari ni sekarang pakat-pakat ambil lah, pakat-pakat ambil nanti pamphlet yang anak masih lagi nak cari dana lebih kurang 600,000 lagi perlu, 600,000 lagi ni. Kalau pada hari ni sekarang ada 600,000 malam ni selesailah masalahnya. Manalah tahu hamba-hamba Allah yang kaya-kaya sungguh dia nak wakaf betul-betul, mudah-mudahan dia akan dapat kebaikan untuk diri dia. Kemudian adik-adik kita ni daripada UiTM datang buat rakaman, kemudian dia buat rakaman siri-siri kuliah Hana di Shah Alam tu, ada kat luar CD nanti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taqsirana ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan dosa-dosa kami ya Allah, dosa besar dan dosa kecil kami ya Allah, dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul ya Allah di tempat yang paling baik di dunia ini ya Allah, di tempat yang kami semua sujud ini ya Allah, memohon kerahmatan daripada kamu ya Allah, keberkatan dalam kehidupan kami ya Allah, untuk mengikuti sunnah yang diajar oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di saat mana kami mampu datang pada malam ini ya Allah, bukakanlah jalan-jalan syurga untuk kami ya Allah, jauhkanlah kami daripada dihumban ke dalam neraka ya Allah, jadikan amalan kami ini amalan yang meninding diri kami ya Allah, dijauhkan diri kami daripada azab api neraka dan dijadikan syurga untuk diri kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon pada kamu ya Allah, apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta dijauhi oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rahmatilah dalam kehidupan kami ini ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam keredaan kamu ya Allah, sembuhkanlah penyakit yang kami deritai ini ya Allah, yang kami lalui ini ya Allah, senangkanlah kami menghadapi segala masalah-masalah perjalanan kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, dengan Rahmanur Rahim kamu ya Allah, belah ihsanlah untuk anak-anak dan keluarga kami ya Allah, permudahkanlah mereka dalam pembelajaran mereka ya Allah, jadikanlah kebaikan dalam kehidupan mereka ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh ya Allah, anak-anak yang akan memandikan mayat kami nanti ya Allah, anak-anak kami juga yang akan menyembahyangkan mayat kami nanti ya Allah, anak cucu kami juga yang akan mengusung mayat kami nanti ya Allah, dikala mana kami dibawa ke liang lahat nanti ya Allah, tatkala mana kami menghampiri untuk berhadapan dengan saat kematian nanti ya Allah, izinkan bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kala mana terbujur kaku mayat kami nanti ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Kala mana kami mula dimandikan mayat kami nanti ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air merenjis tua dan kami itu ya Allah. Kala mana kami mula dikapankan mayat kami nanti ya Allah, putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain yang membalut jasad kami itu ya Allah. Kala mana kami mula diusung nanti ya Allah, jadikanlah usungan kami itu dengan amalan-amalan yang terbaik yang kami lakukan ini ya Allah, yang akan mengiringi kami untuk dihadapkan di hadapan kamu nanti ya Allah. Tatkala mana kami mula diturunkan ke liang lahat nanti ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami disempitkan kuburan kami nanti ya Allah, dikenakan dengan azab kubur untuk kami ya Allah, jauhkanlah kami di saat itu ya Allah, dilapangkan kubur kami ya Allah. Tatkala mana muka kami mula dihadapkan ke kiblat ya Allah, dikala mana berbangun tanah di hadapan muka kami ya Allah, kala mana tanah-tanah itu mula berbicara pada kami ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga ya Allah, jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka ya Allah. Kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa kami ini ya Allah, kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa kami ini ya Allah, kami takut dan kami bimbang dengan dosa-dosa kami ini ya Allah, melainkan rahmat kamulah yang mengampunkan dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah, dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami menuju ke jalan syurga kamu ya Allah. Ya Allah, tatkala mana melayangnya suratan amalan manusia nanti ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan ya Allah, jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri ya Allah. Dedahkan amalan yang baik yang kami lakukan di dunia ini ya Allah, jangan kamu dedahkan keburukan yang kami lakukan di dunia ini ya Allah.
memadailah dengan kesiapan kami ini ya Allah, memadailah dengan kafarahnya dosa kami di dunia ini ya Allah, sehingga terpadamnya segala kesiapan kami di akhirat Allah nanti ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, senangkanlah kami masuki syurga Firdaus kamu ya Allah, masukkanlah kami ke tempat yang paling mulia ya Allah, bersama dengan para nabi, para awliya salihin ya Allah. Tatkala mana kami berada di sana ya Allah, kami berhimpun dan bergurau senda dengan para nabi kami, para awliya salihin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah, kami pernah meninggikan suara di hadapannya ya Allah, kami pernah menengking kata-kata ibu kami ya Allah, kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah, kami pernah menggoreskan hatinya ya Allah, kami pernah melihat air matanya mengalir lesu di pipinya ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah, kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan hati kami pula menjadi keras ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan kami diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah yang menyebabkan anak-anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ya Allah, sekeji mana pun kami ya Allah, sejahat mana pun kami ya Allah, sebanyak mana pun dosa kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Kerana kamulah tempat kami mengadu ya Allah, tiada tempat melainkan kamu ya Allah, tempat yang kami mengharap dan kami minta ya Allah. Mustajabkanlah doa ini ya Allah, bantulah umat Islam di bumi Mesir itu ya Allah, bantulah umat Islam di bumi Syria itu ya Allah, bantulah umat Islam di bumi Palestin itu ya Allah, dan bantulah umat Islam di bumi Arakan itu ya Allah. Rumah-rumah mereka dibakar ya Allah, bapa-bapa mereka dibunuh ya Allah, isteri-isteri mereka dirogoh dan diperkosa ya Allah, anak-anak kecil itu berlari ketakutan ya Allah, memanggil-manggil nama kamu ya Rab, ya Rab, bantulah kami ya Rab, ya Rab, bantulah kami ya Allah. Siapa lagi yang boleh membantu mereka ini ya Allah kecuali kamulah ya Allah, dengan kudrat dan kuasa kamulah ya Allah yang berkuasa segala-galanya ya Allah, membantu umat Islam di dalam keadaan teraniaya ini ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kerana kita sama-sama dapat mendengar nasihat pelajaran yang disampaikan kepada malam ini yang sungguh berkesan sekali. Cuma kita kena ingat apakah pesanan-pesanan daripada Ustaz kita tadi, supaya kita ni menjadi orang yang cinta Rasulullah SAW. Semoga kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Itulah harapan. Ini semua untuk diri kita. Dan satu yang tadi ialah tentang kita banyakkan salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita banyakkan sedekah, kita banyak memberi perhatian kepada anak-anak yatim. Itulah, alhamdulillah, kita ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang sampai ceramah pada malam ini kepada kita, dan kita harap beliau dapat datang lagi di satu masa nanti insya-Allah. Aku qauli, dan saya ucap terima kasih kepada semua, jazakumullah khairan atas kehadiran tuan-tuan pada malam ini. Dan insya-Allah sebagai peringatan pada 4 hari bulan, hari Selasa, artinya selepas maghrib, kita ada tetamu kita daripada Indonesia, iaitu Ustaz Yusuf Nasr yang akan menyampaikan ceramah beliau pada malam itu insya-Allah. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.